serta khatan akan hadir juga bersama kita untuk solat subuh dan bersama dengan ibu bapanya dan juga jemaah yang lain. Jadi mungkin suasana ataupun tempat meletak kenderaan adalah terhad, dan juga tempat letak kenderaan yang ada sekarang akan digunakan dipasang kemah gerai karnival pada malam ini. Jadi pagi esok tuan-tuan boleh meletakkan kenderaan di sebelah hadapan Dewan At-Taqwa ataupun di belakang Dewan At-Taqwa. Ada ruang untuk meletak kenderaan. Jadi di ruang parking hadapan sini adalah dipasang kemah-kemah. Jadi mungkin kenderaan motor boleh, tapi kenderaan kereta perlu di hadapan Dewan At-Taqwa. Ya, jadi itu makluman untuk kemudian kita bersama. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pengurusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan imam, dan tak lupa kepada seluruh hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, marilah pada pagi ini kita untuk sama-sama memulakan ataupun menyempurnakan kuliah subuh kita pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Alhamdulillah, pertama marilah sekali lagi para jemaah sekalian, pagi ini kita bersyukur kepada Allah di dalam pertemuan bulanan kita dalam satu majlis ilmu. Kita masih lagi dalam peringkat awalnya menekuni sebuah risalah asal yang telah diterjemahkan oleh Profesor Talib Samad ini, yang diberi nama 99 nama-nama Allah, yakni yang terkandung dalam Asma'ul Husna-Nya bagi Allah. Sebagaimana yang difirman oleh Allah Ta'ala dalam ayatnya, antaranya ialah dalam surah Al-A'raf, iaitu pada ayat yang ke 180. Cuba tuan-tuan semak ayat ni.
Di mana Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang agung, nama-nama yang termasyhur. Fad'uuhu biha. Maka dari nama-nama itu, pergunakanlah kamu untuk berdoa, memohon sebarang hajat. Dan janganlah kata Allah dari nama-nama itu disalahgunakan. Ya, lebih kurang begitu maksudnya. Maknanya kalau kita salah guna dari nama-nama tadi, kelangsungannya Allah akan mengambil tindakan. Jadi pagi ini insya-Allah kita pergi masih lagi dalam kaedah yang disebut oleh seorang ulama karangan mengarang satu kitab akidah yang ada pada saya. Dia kata memudah cara untuk mengimani nama-nama Allah ini, yang satu hadis menyebut ada 99 nama. Hendaklah memahami tentang ketetapan rukun-rukun yang ada di dalamnya. Jadi saya merasakan tuan-tuan ingat rukun dia ada berapa ya? Boleh ingat ya? Tak banyak, 3 saja. Rukun mengimani nama-nama Allah ini, kata Syekh Abdul Aziz Muhammad Salman, ialah 3 saja. Iaitu pertama, hendaklah beriman dengan nama-nama tersebut. Contohnya pagi ini yang masih lagi belum selesai daripada bulan lalu. Nama yang ke-6 sebutannya Allah itu As-Salam. As-Salam maknanya Tuhan yang Maha Penyelamat. Ya. Jadi naklah menerima, meyakini, membenarkan selain nama Tuhan itu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya, dia juga dinamakan dengan As-Salam. Saya ulang-ulang ni biar hadam. Adapun rukun yang kedua, kata dia, naklah mengimani syarah dari nama. Apa makna syarah dari nama? Huraian, pendetilan tentang nama-nama tadi. Jadi mana dia? Ni yang terkandung dalam risalah ni. Asal kitabnya ialah Ma'syarul Syar'i Ma'ani Asma'ul Husna yang dikarang oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Adapun yang ketiga dia kata, siapa dia tadi? Aziz Muhammad Salman dalam tulisan dia. Hendaklah dari nama-nama itu berpindah kepada kita. Iaitu mendatangkan kesedaran dari syarah tadi. Umpamanya, Allah itu As-Salam. Dia Maha Penyelamat. Mana kita selamat hari ini adalah anugerah dia. Perbuatan dia. Sifat nama dia. Bukan yang lain pada itu. Ya. Hakikatnya begitu. Walaupun kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh meninggalkan usaha ikhtiar. Nak selamat, hakikatnya ialah dari Allah. Namun, kita kena jaga keselamatan. Macam saya dengan ustaz pakai mask ni, nak jaga keselamatan. Penyakit, saya pula batuk. Ya.
Tambah-tambah kalau kita berpuasa, lagi elok pakai. Takut nanti berbau mulut kita tu. Dan keselamatan ni, ikhtiarnya banyak tempat. Sahabatan jalan raya. Ya. Naklah ikhtiar, berhati-hati. Itu sebagai usaha kita. Namun hakikatnya dia. Sebab itu kalau kita nak selamat, pada seluruhnya, baliklah kita pada Islam. Ya. Kerana Islam itu, dalam syariatnya, dia menyelamatkan 5 keadaan. Mari kita kira sebelum kita sambung syarah ni. Ya. Pertama, selamatkan agama. Sebab itu tak boleh murtad. Jadi bila murtad, apa kata Nabi? Man baddala dinahu faqtuluhu. Orang murtad hendaklah dibunuh. Kenapa nak selamat agama? Jangan merebak pada orang lain. Itu cara pengawalan dia. Lepas tu ada 2 atau beberapa perkara yang darahnya halal. Ialah murtad dengan disebut oleh Nabi janda yang berzina. Bila disebut janda tu artinya orang yang telah berkahwin. Bila berzina, maka halal darahnya. Yakni direjam dengan batu sampai dia modar. Boleh modar? Sama lah mati kan. Kalau yang belum kahwin, sebat jil. Bukan jil, jil. Dengan 100 kali sebatan. Kenapa? Selamatkan dia punya zuriat. Kalau zina lah. Sebab tadi jaga agama, jaga zuriat. Jangan zina. Kemudian Islam juga menjaga harta. Jangan curi. Kalau curi, potong tangannya. Zaman Nabi pernah Sayyidina Umar menangkap orang mencuri. Sebelum dipotong tangannya, ditanya, kamu curi kenapa? Oh, nak buat macam mana? Sudah Allah takdirkan. Langsung dia kena 2 balasan. Disebat dulu, kena baru dipotong tangannya. Kerana dia menyalahkan Tuhan. Aku curi ni, Allah tetapkan nak buat macam mana? Ada macam tu ya. Nabi benarkan. Ya. Begitu nak jaga akal. Jangan mabuk. Tak boleh minum arak. Mabuk tak mabuk. Dia punya dendanya ialah sebat. Nabi sebat 40 sebatan. Sayyidina Umar sebat 80. Kata Nabi, 2-2 itu baik. Lagi jaga apa? Jaga agama, zuriat, harta, kemudian nyawa. Jangan bunuh. Bunuh ialah dengan kisos. Bunuh bayar bunuh. Dalam Quran sebut nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung. Jadi kenapa semua tadi? Nak selamatkan kita. Ya, dalam semua keadaan. Jadi bukan yang lain. Ambil kaedah yang lain, tak ada jaminan. Tak ada barokahnya. Jadi naklah kita ikut kepada hukum Islam. Sebab apa? Sebab kita orang Islam. Ya. Kena paksa tak? Ya. Orang tak Islam? Tak. Tidak ada paksaan beragama kepada orang bukan Islam. Ya.
Jadi kalau tak ada dalam hudud, dia ada kisos. Tak ada kisosnya, ada takzirnya. Jadi jangan tanya, mana ada orang tak sembahyang disebat. Quran tak ada. Masuk ada takzir. Ya. Hari ni ada orang tanya kan. Mana boleh kita nak sebat, nak denda orang tak solat, tak puasa. Quran tak sebut. Tak ada Quran, ada pada hadis. Tak ada hadis, pada ijma'. Tak ada ijma', ada qiyas. Tak ada takzirnya. Habis kalau kita bawa kereta, kena saman 300, mana Quran ada sebut? Ada. Yang terlibat dengan rasuah, penjara 20 tahun. Quran tak sebut. Di sana ada hukum yang dipanggil al-man'u al-azru. Mana cegahan itu terpulang pada hakim pemerintah ketika itu. Maknanya nak cegah, nak halang jangan benda itu berlaku. Kan hari ni sehari dua heboh kan. Yang tukar nak bawa tu ada agenda lain. Bukan pasal itu saja. Dia tudung pun tak pakai. Nak cakap soal agama. Jadi rugilah kalau kita belajar. Tapi tongong lismanya kuat. Belajar di UIA. Tapi tak setuju hukum Islam. Islam macam mana? Jadi nak selamat, kita kena dengan Islam. Sebab Islam tu maknanya selamat. Bila kamu Islam, kamu selamat. Itu tajuk kita pagi ni. Membicarakan tentang Allah itu namanya As-Salam. Jadi kita akan sambung di muka surat 22. Tapi tak sama sana ya. Sana yang hijau tu dia cetakan terakhir. Saya punya ni yang lama punya. Sebab tu ini harganya RM12. Yang itu tak siap saya RM50 tu. Kalau yang betul-betulnya. Itu photostat tu. Dan saya tanya benda ni tak diterbitkan lagi. Saya mengajar di Shah Alam, PJ masih orang dapat beli lagi masa tu. 10-15 tahun yang lalu. Dan masih mengaji lagi. Tak habis lagi. Sebab membicarakan satu nama ini, biasa yang saya kuliah mana-mana, mengambil masa 3 kuliah. Baru selesai satu nama. Cuba darab dengan 99 nama. Agak-agak bertahun nak habis. Satu nama, 3 kali kuliah. Nama ada 99. Agak-agak bertahun. Saya kira ada yang belasan tahun baru habis. Minggu sudah saya di Shah Alam. Lagi 2-3 nama selesai. Sebab yang terakhir sana, Allah itu As-Sabur. Tuhan Maha Sabar. Itu yang terakhir sekali. Walaupun namanya terakhir, Allah tidak pernah berakhir. Sebab dia kekal abadi. Baik. Kita berhenti pada muka surat 21 kitab lama saya ni. Dia kata sini, dialah juga yang membebaskan, tolong melepaskan hamba-hambanya dari semua cengkaman dan juga mara bahaya dan rentangan. Maknanya bila kita ada masalah, jadi aman tadi, penyelesaiannya ialah dari Allah. Jadi bawa pahaman ini kepada rukun yang ketiga. Walaupun zahirnya kita ikhtiar, tapi hakikatnya yang menyelesaikan segala masalah itu, kita jadi selamat, ialah Allah. Sebab apa? Sebab nama dia Allah itu As-Salam. Maknanya Tuhan yang tukang bagi selamat. Kita sembahyang tadi pun tak silapnya kita wirid kan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada huraian dia tu. Saya sebut sikit ya. Sehingga ada ulama kata,
Jangan bangun dari solat, setelah solatnya selesai, lagi tak dibaca doa ini. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Maknanya, ya Allah, engkaulah itu Tuhan yang memberi keselamatan. Dan hanya mulah keselamatan. Bahawasanya, Maha Suci engkau wahai zat yang memiliki semua keagungan dan yang memiliki kemuliaan. Keagungan situ, apa dia? Al-Azim pun ada nanti, akan jumpa. Kemuliaan pun jumpa nanti, nombor 37. Cuba tengok. Al-Aliyu. Mulia, tinggi. Nanti kita akan jumpa ya. Nombor 13. Al-Bari. Nombor 12. Al-Khaliq. Nombor 14. Al-Musawiru. Jadi kalau kita nak selamat, sebab apa tuan-tuan? Kita nak betul pegangan amal kita, urutilah nama-nama tadi dalam kaedah rukun yang ketiga. Contohnya begini. Allah itu nombor 13. Al-Bari. Dia maha perancang. Perancangan dia semua betul. Maka nak selamat, kita ini ikut perancangan dia. Nak buat apa pun, ikut plan dia. Ikut acuan dia. Kemudian, nak mulia, nak tinggi, ikut apa yang Allah hendak. Sebab itu Allah tu Al-Aliyu. Dalam hadis kata, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada satu yang boleh menandingi ketinggiannya. Nak mulia, nak tinggi, ikut kehendak Allah Ta'ala. Itu kaedah cara nak mengimani nama-nama Allah itu. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebut, cari lain pada Islam, tak ada kemuliaan. Cari lain pada Islam, tak ada ketinggian. Nak mulia, nak tinggi, nak hebat, Islamlah kita. Dalam macam mana? Dalam keadaan yang menyeluruh. Kafah. Bukan sekerat-sekerat. Itu caranya. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam itu semua. Di dalam tasawur yang lengkap. Selamatlah kita. Selamat akidahnya. Selamat politiknya. Selamat hukum hakamnya. Selain pada Islam, tidak ada menjanjikan sebarang keselamatan. Saya dah sebut tak sebut bulan sudah? Kenyataan Roshamno. Dia kata, kita nak selesai masalah zina, rogol ni katanya, kita kena buat banyak pusat-pusat pelacuran. Itu cakap apa tu? Betul ke selamat? Tambah huru hara dia. Tambah mengundang murka Allah ada. Ni cakap-cakap orang bengong namanya. Tu saya sebut tongong lisma tadi tu. Berbaliklah pada Islam. Sebab Allah perintah begitu kalau nak selamat. Sebab bicara kita selamat. Assalam. Tengok ayat 58, ayat 59, surah An-Nisa ada sebut. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai' faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah ya wal yaumil akhir. Dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Baru selamat. Hei kamu orang beriman. Hendaklah kamu mentaati perintah Allah dan Rasul. Serta pemimpin di kalangan kamu. Seandainya kamu ada problem, masalah, kecil besarnya, apa tak kira. Baliklah kamu pada Islam. Itu selamat. Sekiranya kamu mendakwa, kamu beriman dengan Allah
beriman pada hari akhirat. Dengan balik itu, di sana ada jaminan keselamatan. Allah selesaikan dengan cara baik, malahan dapat redha daripadanya. Tak cukup tengok terjemahan, tengok tafsir. Ambil mana-mana tafsir, Ibn Katsirnya, Ibn Abbasnya, jalan lainnya, Imam Qurtubinya, cukup jelas. Bermakna, di situlah cara kita nak mendapat selamat. Ya. Baik. Itu yang kita telah baca daripada bulan lalu. Sehingga dimuat ke sini, dialah memberi salam kepada mereka yang bernasib baik, beruntung sekali masuk ke syurga yang penuh dengan pelbagai nikmat yang tidak terfikir oleh mereka. Dialah siapa? Dialah ni, domir. Dialah, itu maknanya Allah yang disebut As-Salam. Jadi maknanya keselamatan seseorang mukmin tadi dimasukkan dalam syurga itu adalah dari Allah. Allah yang beri. Ya, mudah-mudahan kita semua pagi ini Allah selamatkan daripada dimasukkan dalam neraka. Kenapa tuan-tuan? Sebab neraka tempat yang buruk. Tempat yang Allah sebut tidak merasa hidup dan tidak merasai mati. Summa yamutu fi wala yahya. Ayat 13 tak silap ya. Tengok surah Al-A'la. Lepas tu kita rasa ya, apa pun doa lah banyak-banyak untuk kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai dimasukkan dalam neraka. Walaupun sana ada makan minum, tapi makan minum yang menyeksakan berbanding daripada makan minum yang Allah beri dalam syurganya. Ya. Ini sebut syarahnya. Ya. Dialah memberi selamat, salam pada mereka yang baik nasibnya, beruntunglah dia kerana Allah masuk dalam syurga yang penuh dengan pelbagai nikmat yang tidak terfikir oleh manusia. Maknanya sama ada syurga neraka tak dapat dibayangkan dengan otak kita. Tak pernah dibayang dengan penglihatan mata dan tak pernah didengar oleh telinga tentang nikmatnya syurga yang Allah beri itu. Itu keselamatan dia. Neraka pun begitu. Tak ada satu benda yang boleh kita buat bandingan di sini sama dipikirkan otak, mata dan telinga tentang azabnya, siksaannya, asyadidnya kata Allah. Ya, macam mana ayat dalam soal Hasyar, ya, iaitu pada ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Maknanya apa saja kata Allah yang Rasulullah buat itu, kamu kena ikut. Apa yang Nabi amalkan, kita semua kena ikut. Apa saja yang Nabi tegah, kamu kena tinggalkan. Baru terselamat. Dan hendaklah kamu ketahui bahawasanya azab siksa Allah Ta'ala itu maha keras. Asyadid, keras. Siksanya. Jadi nak selamat, berbalik pada syarah ini, ikut Allah, ikut Rasul. Dalam semua bentuk keadaan. Dalam tasawur yang lengkap. Berapa tuan-tuan tasawurnya? Ada 11 saya sebut dulu. Cuba hafalkan ni. Daripada akidah, ibadah, syariat, akhlak, ilmu, budaya, pergaulan, ekonomi, politik, dakwah, jihad. 11. Itu namanya tasawur yang lengkap dalam Islam. Salah satu jangan tarik keluar.
Tarik keluar jalannya jadi gelong. Kalau orang parit kata jalannya mengempor. Ada parit. Pagi ni ada orang parit tak? Dia cakap dia macam tu, ngempor. Nyampang kena dada, kena mati butir. Tu sudut bahasa lah. Merah, hijau, hak tentera. Yang kuning ni, hak raja. Merah, hak kita. Dia pun besit. Sampai depan, aksiden. Tak faham lampu jalan. Ni cerita benar kan, betul-betul. Bukan punya cerita bohong. Betul-betul jiran saya masa kat Ipoh. Pernah berlaku. Apatah lagi kalau tak faham agama. Lagi kalang kabut. Itu baru tak faham traffic light. Sebab ceritanya, di Perak, dululah. Mula-mula yang di traffic light itu Bandar Ipoh saja. Lain tak ada. Bandar Parit, Tanjung Belanja tak ada. Sekarang mungkin ada lah. Jadi kawan ni naik motor. Bukan nak burukkan orang parit, tak. Sebab tak faham. Sampai Bandar Ipoh dia berhenti. Apa yuk? Ini tak lampu apa ke? Itu hijau tu apa ni? Kata yang belakangnya duduk bonceng dia. Oh hijau ni hak tentera ni. Mana tentera boleh lalu. Tak lama dia kuning. Kuning ni yuk. Ini hak raja. Mana sultan kot yang boleh lalu. Tiba-tiba tukar merah. Ini baru hak kita ni. Dia pun besit sampai berlanggar. Menongging. Nak kata apa? Tak apa lagi tu. Ini kalau ini. Kalau berakidah. Tak faham tasawur dia. Iman tak faham macam mana? Lagi hura. Ambil contoh benda tu. Semua boleh dipelajari. Walaupun benda tu benda dunia. Ya. Nak selamat. Balik pada Islam. Jangan cari lain. Memang tak selesai. Ya. Nah itu. Sehingga satu kisah sejarah. Kata pengarang ini. Menunjukkan Allah. Akan tolong hamba-hambanya. Terakam satu peristiwa. Ini dalam satu sejarah. Ya. Yang berlaku di abad 20 dulu. Lalu kisah ini kata pengarang diperturunkan untuk menjelaskan betapa benarnya sifat as-salam bagi Allah Ta'ala itu. Penyelamat, pengaman ya. Yang mana berlaku pada Abdul Aziz bin Abdul Saud. Pendiri asalnya Arab Saudi yang ada pada hari ini. Ini kisah dulu sejarahnya. Saya setelah semak ni memang betul tepat yang ulama' disebut. Allahyarham ni rakamkan ni. Jadi Abdul Aziz ini dilahirkan pada tahun 1880. Satu malam di akhir tahun 1901, dia bersama pasukannya yang hanya seramai 40 orang mujahidin pilihan yang telah diuji iman mereka, ketakwaannya, yang telah dilatih berperang dengan menggunakan senjata moden. Dia berlepas dari Kuwait pergi kota Riyadh. Ketika itu diperintah oleh Raja Ar-Rashid yang sangat zalim, yang merosakkan agama Islam, agama Allah. Sehingga Islam hanya tinggal pada namanya saja. Penuhlah dengan perkara bid'ahnya, khurafatnya, bercampur aduk dengan 1000 jenis perkara yang syirik. Ini kisah dia ya. Maka satu malam yang sepi di luar kota Riyadh, dia berbai'ah, membuat satu perjanjian sumpah setia untuk mematuhi segala perjanjian yang tertentu ataupun pada suatu kuasa dan pemerintah. Nama Allah disebut sebagai saksi ya, dalam perkara itu. Ya. Di mana
nak menanamkan kejujuran dalam bai'ah tersebut. Sahabat-sahabat dan temannya supaya umat Islam, dia kata sini, apa dia? Berjihad fi sabilillah untuk Islam ditegakkan. Kalimah yang maha suci. Abdul Aziz suruh tenteranya mendekati gedung-gedung kerajaan dan diperintahkannya selalu berjaga-jaga, awas dan bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal terjadi. Dia masuk istana raja akan membunuh raja yang zalim tadi. Dengan pernyataan bahawanya jika sebelum subuh, dia kata sini, kalau ada tembakan dan suara takbir membelah gemdi istana, maka disuruhnya supaya melepaskan tembakan dan menyambutnya dengan suara takbir pula. Maka seterusnya Abdul Aziz masuk dalam istana dan seterusnya dapat membunuh raja tersebut dengan pertolongan permasa raja yang zalim itu. Setelah Raja Rashid terbunuh, lalu dilepaskan tembakan daripada tenteranya yang berada di sekeliling kota tersebut. Dan orang yang datang antaranya ada yang melawan Abdul Aziz, tapi Abdul Aziz dengan gagahnya berkata, ini hari janji Allah telah sampai. Raja Rashid yang zalim merosakkan, menindak agama Allah telah mati. Siapa di antara tentera Allah dan barang siapa yang mahu redha dengan Allah Ta'ala, sambutlah janji Allah ini. Maka kaum muslimin seluruhnya mengucapkan Alhamdulillah, puji Allah dengan lawangan takbir, bergema memuji kebesaran Allah itu berkumandang di udara. Di seluruh kota Riyadh. Ini sejarah dia. Tuan-tuan boleh semak ni, cerita dia memang betul ya. Yang profesor ni rakam kat sini. Jadi perkara ini berlaku mana rakamannya, iaitu pada 15 bulan Januari tahun 1902. Dari situ istiharlah sebagaimana hari tegak kembali Islam dengan Al-Quran Sunnahnya sebagai teras pemerintahan negara Arab Saudi ketika itu sampai hari ini. Mungkin sekarang ni dah lainlah, dah dululah peringkat awalnya. Ya. Jadi pada 18 bulan September tahun 32 diumumkanlah negara Arab Saudi itu. 23 September tahun yang sama, yakni 26 Januari awal 1351 Hijrah dikeluarkan perintah wajib belajar dan dinyatakan secara resminya negara diperintah berdasar Quran dan Sunnah dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masa itulah. Sekarang tak boleh cakap lah. Tuan-tuan ya, sekarang ni lain dah. Saudi tak macam dululah. Kemudian sesungguhnya ditafsir oleh pengarang ini, janji Allah berbunyi, barang siapa yang takwa kepadaku, ini ayat Qurannya, maka akan kubukakan jalan dari gelap kepada terang dan akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Adalah amat tepat sekali dengan tayangan peristiwa sejarah yang diceritakan tadi. Ya. Ini sebagaimana kalau kita buka Surat Tolak, tengok ayat 2, 3, 4. Ya. Macam ini lebih kurang maksud yang disebut oleh pengarang ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hingga ujung ayat. Mana kalau takwa, insya-Allah, maka akan beri bantuan Allah selesai masalah. Ya. Lalu dimuatkan ini satu hadis kudusi. Satu hadis, Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Ya, apa bunyinya? Wahai Muhammad, Allah itu bercakap kepadaku di hari kiamat nanti serta berfirman, wahai Jibril, kenapa aku melihat Fulan bin Fulan berada di barisan ahli-ahli neraka? Maka Jibril menjawab, ya Tuhanku, kami tak melihat suatu amal kebajikan baginya yang dapat bawa kebaikan pada hari ini. Lalu Allah Ta'ala berfirman, aku telah mendengar di dunia ini ucapan Ya Hanan, Ya Manan. Ya Hanan, Ya Manan. Ini ucapan dia. Cubalah datangi dia. Maka Jibril mendatanginya dan bertanya. Dan dijawab oleh orang itu, siapakah Hanan, siapakah Manan? Kalau bukan Allah yang membesar, Allah Maha Agung. Lalu aku ambilnya, dia dari barisan ahli-ahli neraka itu, lalu dimasukkan ke dalam barisan ahli-ahli syurga. Mana ini satu dalil, Allah itu penyelamat. Kalau kita cari makna, apa makna Ya Hanan Ya Manan, artinya ialah wahai Allah yang beri kesantunan dan Allah yang beri anugerah. Itu maksud dia, terjemahan bahasa kita lah. Jadi dengan ucapan itulah menyebabkan tadi, orang tadi diselamatkan. Jadi asalnya di mana? Asalnya yang tukang beri selamat itu namanya Allah. Sebab tu Allah dipanggil dengan As-Salam. Ya. Baik, sikit lagi ya. Dalam hadis yang lain pula, dijelaskan sifat As-Salam bagi Allah. Yang bermaksud, Allah Ta'ala berfirman, yang mana telah mewahyukan kepada Zulkarnain, demi keagungan dan kebesaranku, tidaklah aku menciptakan satu ciptaan yang lebih aku sukai dari amal kebajikan dan aku berinya tanda. Ya. Mana ada tanda ya? Maka hadis ini menyebut, siapa yang anda lihat, aku mencintainya kepada kebaikan dan melaksanakannya. Juga orang-orang yang datang minta kebaikan dan melaksanakannya. Ya. Maka anda cintailah orang itu dan sayangilah dia sebab aku kasih padanya. Sebaliknya, siapa yang anda lihat orang yang aku benci kepada kebaikannya dan orang-orang juga benci akan tidak suka minta padanya, maka bencilah orang itu dan jangan kasih kepadanya sebab orang itu ada sejahat-jahat orang yang aku jadikan dia. Mana soal selamat tak selamat ini Allah. Jadi tentang kalau tengok baca hadis ini, apa pelajaran dia? Tentang setuju tak setuju. Terima tak terima. Jadi kalau orang tu baik, orang tu sayang, kita kena turut sayang. Sebab orang ini Allah selamatkan. Kalau orang ni ya, jadi musuh Allah, kita kena musuh juga. Sebab itu kalau kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di sana ada al-bara' al-wala'. Ada konsep al-mu'allah al-mu'addah. Maknanya, kalau kita sayang, mesti kerana Allah. Sebenarnya kalau kita benci pun, mesti kerana Allah. Sehingga mendapat jaminan Nabi. Selamat akidah kita. Sebab Nabi kata, siapa yang boleh mengadakan sayang kerana Allah, benci kerana Allah, sungguhnya telah sempurnalah iman baginya. Mana iman dia selamat. Jadi di sini kita boleh buat soalan. Kenapa kita sayang? Sebab dia betul. Dia benar. Kenapa benci? Sebab menyalahi.
Jadi meletak kasih dan sayang ini, benci sebagainya, hendaklah pada tempat yang betul. Jangan tonggang terbalik. Mana yang Allah sayang, kita kena sayang. Mana Allah cinta, kena cinta. Mana Allah benci, kena benci. Jangan mana Allah sayang, kita benci. Mana Allah benci, kita sayang. Tak selamat akidah kita. Jadi bila kita bicara bab selamat aman pagi ini, bukan saja keselamatan diri dan hal dunia saja. Masalah akidah kita pun kena pelihara. Jangan sampai cacat, rosak. Ya. Hendaklah kita sentiasa menjaga keselamatannya. Fahaman saya macam itu. Ya. Bukan kita nak selamat di sudut zahir saja. Ya. Jasmani, rohani kita, hendaklah dipelihara keselamatan dia. Yang paling penting iman kita. Ya. Sebab iman penentu kebahagiaan kita atau sebaliknya di akhirat. Itu ya. Dia bila sayang kasih ni bukan saja yang sayang tu Allah. Malaikat pun, malaikat Jibril tadi. Kalau kita baca hadis yang panjang, saya masih ingat hadis, saya tak ingat matan dia. Kata Nabi, kalau orang tu aku dah sayang, maka Allah perintahkan juga malaikat Jibril, tolong sayang orang ini. Kerana dia ini, kenapa disayangi? Sebab berbenaran amalnya. Menepati akidahnya. Amal-amal dia, jadi Allah sayang. Dan kalau sebaliknya kata Allah, orang ini aku benci, sama juga. Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong kau benci orang ni. Sebab aku benci dengan dia. Dan bukan itu saja, malahan seluruh makhluk di langit di bumi menyayangi atau membenci seorang tadi. Kenapa? Bila betul amalan dia, sebaliknya bila salah menjadi benci. Semua. Sama macam melaknat. Bila Allah melaknat, termasuk malaikat. Termasuk segala melaknat. Apa saja. Walaupun rumput lalang, debu yang ada di jalanan. Melaknat orang yang kena laknat. Begitu. Sehingga tengok muka surat 24. Sini saya tak tahu, sana tak sama ya. Sini muka surat 24. Sabda Nabi. Orang-orang Islam itu ialah orang yang terselamat dari ancaman lidahnya. Dan juga tangannya. Maknanya orang Islam ini terselamat daripada lidah dan tangan. Jadi kena jagalah tangan lidah kita ni. Jangan sampai kita berbuat perkara yang tidak selamat kita. Sebab itu kan Nabi kata apa? Orang mukmin tadi sifatnya kalau tak ada apa dia nak cakap, diam tu lebih baik. Diam. Kalau dia nak cakap, cakap benda yang baik-baik. Itu kaedah kita menjaga keselamatan lidah kita. Baik. Saya cuba ambil sini pula ya. Saya biasa kalau bawa benda apa ni syarah tentang nama-nama Allah ni, saya bawa 3-4 ulama. Tengok sini pula kata apa. Tengok ya. Sebelum kita tamatkan. Hari ni boleh habis ni. Maksud assalam ya, bagi Allah. Kataan as-salam, kata ulama, adalah merupakan bahagian daripada 99 nama-nama Allah yang terangkum dalam Asma'ul Husnanya. Jadi katanya, kita sebagai umat Islam semestinya hendaklah faham, mengimani nama-nama, sifat bagi nama Allah itu. Menyebut Allah SWT bermaksud mengagungkan dia, memuji dia. Kerana dialah Allah Tuhan semesta alam. Ini sebut syarah ni.
Sehingga dia kata, bahkan ucapan seharian kita bercakap membiasakan ucapan Assalamualaikum. Assalam artinya memberi penekanan. Ilahnya Allah. Assalam bermaksud gambaran tentang sifat kesempurnaan bagi Allah. Artinya, merupakan bukti Allah itu adalah sumber segala kedamaian. Itu dia. Sumber segala keselamatan, kesejahteraan, kedamaian dari dia. Dia siapa? Dia Allah. Sebab namanya Assalam. Artinya, dialah Allah itu yang memimpin, menuntun manusia ke mana harus mencari, harus dicari tentang keselamatan, kedamaian dan sebagainya. Sebab itu disebut di mana Assalam itu berasal pada 3 perkataan ya, sin, lam, mim. Maksudnya tanpa ada sebarang celaan. Tak ada maksudnya huru-hara. Masalah maknanya segalanya tentram. Itu maksud sin, lam, mim tu ya. Jadi khususnya berarti kedamaian, kesehatan, keselamatan, keamanan. Salamah artinya bebas daripada kerusakan dan bahaya. Jadi kata salam sini dikaitkan dengan sulam. Artinya tangga. Ini bermaksud segala cara membantu kita naik. Ikut tangga ya, step dia ya. Jadi kaitannya sini adalah bahawasanya kalau seorang itu berada dalam kesulitan, ya, kata penafsir, ataupun dalam keadaan bahaya apapun, gunakan cara memanjat untuk keluar dari tangga tadi sehingga mereka dapat selamat. Itu disebut. Cara bahasanya, salam itu, salamah berarti kekebalan, bebas dari sesuatu. Itu satu pandangan. Ada pendapat lain menyebut, ya, ungkapan assalam itu artinya sejahtera ataupun aman. Jadi sebagai sifat-sifat bagi Allah, assalam itu artinya dialah yang maha memberi kesejahteraan. Ya. Maknanya keselamatan. Ya. Jadi sebagai assalam bermakna bebaslah dari kekurangan dan cacatnya bagi Allah. Oleh sebab itulah maka orang yang bersamanya Allah sentiasanya kata ulama ini akan mendapat ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Maknanya kalau kita selalu dengan Allah Ta'ala, insyaAllah ini dapat. Dalam keadaan aman. Dalam keadaan damai. Dialah beri kedamaian, keamanan bagi semua ciptaannya. Allah berada di atas dan melampaui segala kelemahan. Melampaui segala penderitaan. Maka Allah itulah sumber kedamaian, keamanan bagi makhluknya, terutama manusia kita ini. Ya. Jadi manusialah yang paling penting kedamaian melalui keamanan dari Allah Ta'ala assalam tadi. Kalau dilihat ya, dalam firman-Nya boleh kita jumpa dalam banyak ayat. Antaranya Al-Hasyr boleh tengok ayat 23. Ya. Dialah Tuhan. Ya. Tak ada lain pada dia. Itu saya boleh baca ayatnya. Kemudian, kalau pada hadisnya disebut antaranya sesungguhnya Assalam termasuk antara nama-nama Allah yang dia turunkan di bumi ini. Maka hendaklah kamu sebarkan antara kamu sendiri. Itu kita bagi salam tu. Ya. Sebarkan salam. Ya. Dengan ucapan Assalamualaikum. Itu. Artinya, termanifestasikan dari ucapan salam itu kepada umat Islam seharian.
Dengan ucap. Cuma kalau tuan-tuan baca kitab Duratul Nasihin, bukan semua orang kita boleh bagi salam. Cuba buka kitab. Saya kira ada lebih kurang 20 lebih orang yang dihalang, tak boleh kita bagi salam. Orang kafir, orang yang senda-sendakan Islam, tak boleh. Lagi, ketika dia sebut sana, sama ada kita beri salam atau menjawab. Termasuk antaranya saya baca sana ialah orang yang sedang qada hajat, tak boleh jawab salam. Ataupun hakim sedang membicara satu kes, kita masuk bagi salam, tak perlu. Ataupun ketika huru-hara di pasar, sibuk-sibuk disebut. Artinya yang aneh ni satu lagi, saya tengok pelik sikit. Orang yang memelihara burung, tak perlu bagi salam dengan dia. Sampai begitu disebut. Cuba tuan tengok cek kitab Durratun Nasin ada. Ya. Tapi mungkin ada benarnya sebab apa? Masa saya kursus haji perdana dulu, ustaz yang bagi motivasi tu, dia kata apa? Kalian ni dah nak pergi ni, kita jaga. Siapa-siapa bela burung dengan isap rokok, sila berhenti. Disebut burung. Sebab dunia burung dia terbang, bukan diletak dalam sangkar. Tapi kalau dunia ikan, betul dalam air. Lepas tu boleh bela ikan dalam akuarium. Ada bela burung ni? Tak payah lah, lepas kesian dia. Lepas tu saya pernah tengok satu orang pergi kedai burung. Saya ingat dia nak bela. Dia beli banyak, lepaskan. Tersiksa batin dia. Dia nak lepaskan. Ya, itu. Ini dia buat salam lah. Ini sebut ni. Sentiasa saya bang oleh kamu salam. Kerana dia sifat, di antara sifat kesempurnaan bagi Allah. Sebab dia itu sempurna. Allah itu as-salam, bebas dari salah. Sifat-sifatnya, semuanya selamat. Perbuatannya, hukumnya. Macam dia mengadakan hukum. Ada fardu, ada halal, ada haram, ada hudud, ada kisas. Itu maknanya keselamatan hukum yang dibagi itu untuk kita. Nak selamat kena ikut tu semua tu. Yang haram ditinggalkan, yang wajib dikerjakan. Yang halal, kerana sama ada memberi manfaat atau memberi mudarat. Kalau menyalahi, kita lakukan tadi. Baik. Itu sedikit je. Kalau nak baca ni panjang ni. Saya bacakan sikit. Cuma saya nak habiskan fadilat dia. Ataupun apa tuntutan akidah as-salam ini. Dia kata, dalam usaha kita hidup di peta dunia ini, yang sementara ini, sebagai gerak langkah untuk menghayati nama as-salam, ini tuntutan akidah ya. Hendaklah kita jaga dan selalu ingat-ingat supaya umat Islam terselamat daripada angkara lidah dan tangannya. Itu tuntutan dia. Nak selamat, ini jaga. Kemudian khasiatnya di sini ada 4. Ya. Faedah dia. Jika seorang mengamalkan nama ini dengan sebut Ya Salam, Ya Salam dalam ibadah hariannya. Pertama, ya, kalau dibaca sebanyak 160 kali kepada orang yang sakit, insya-Allah Allah sembuhkan penyakitnya. Ya. Cuma saya bagi cadangan, tak perlu ikut bilangan, terpulang kemampuan kita. Lagi banyak, lagi baik. Kalau tanya mana dalil Qurannya, buka ayat 110 Al-Isra, Al-Hasyr 23 ke atas. Tadi ayat mukadimah tadi. 180 Al-A'raf. Kalimah yang berbunyi, Fad'uhu biha. Dari nama itu boleh guna untuk doa, untuk zikir. Yang kedua, baca sebanyak 121 kali. Atau 136 kali.
dengan suara nyaring, didengari oleh orang yang sakit. Angkat dua tangan. Ni insya-Allah ya, akan disembuhkan selama tidak hadir ajalnya ataupun sakitnya Allah kurangkan daripada sakitnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, sakit juga ya. Salamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Sebanyak 100 kali. InsyaAllah tidak merasa dia akan kesukaran ketika sakaratul maut. Bagi orang yang menghadapi untuk kematian. Dan terakhirnya, bacalah ya, pada musimnya banyak penyakit dengan ya salam, ya salam. Itulah tuan-tuan ya, maknanya selesai. Saya kira ni masuk kali ketiga ya. Betul ya? Maknanya 3 kuliah baru selesai tu nama. InsyaAllah pada bulan depan kita pergi pula nama yang ketujuh. Allah disebut dengan Al-Mu'min. Maknanya Al-Mu'min yang memberi pengamanan. Pengaman. Sehingga dalam Quran pun ada satu surah. Surah Mu'min. Surah Mu'min ada 2 nama kan. Al-Ghafir pun dia, Al-Mu'min pun dia. Ini nanti kita akan pelajari. Mana bukti Allah Mu'min. Diselamatkan orang Mu'min dari neraka kemudian dimasukkan dalam syurga. Ya. Itu saja kemampuan yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita boleh mendapat ilmu, mendapat kepahaman dan sebagainya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dulu kuliah kita pagi ini dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.